basically dia ada 3 perkara dalam menentukan structure, dalam menentukan apa bentuk structure. Yang pertama adalah structure itu sendiri. Okey. Ni kita rangkumkan dulu structure itu sendiri. Ni yang benda-benda yang 5-3 ataupun 3-3. 5-3 ataupun 3 dan 3. Okey. Jadi yang ini kita akan kaitkan dengan penggunaan Fibonacci levels, sasaran untuk Fibo. Okey, ada soalan untuk yang ni? Yang ni kita dah ulang lebih daripada beratus kali dah. Lekuk 2, lekuk 3, lekuk 4, lekuk 5, 3 target, lekuk 4 paling kurang 23.6 untuk tujuan analisa, valid 14.6, lekuk 2 38.2, lekuk 3 sasaran 100%, untuk motif 1618 sekiranya structure tu motif tu semualah dan juga bentuk-bentuk sama ada impulse ataupun diagonal, dan juga kepada 3 ni sama ada zigzag, sama ada flat, sama ada apa semua tu lah bertahun-tahun. Kalau tak lekat juga saya tak tahulah. Okey. Ini wassalam Ustaz Debeng. Okey, ni structure. Yang kedua adalah mengenai momentum. Momentum ni kita nak faham bahawa 5-3 ataupun 3-3 tu habis. Di situlah kita gunakan RSI dan juga Stoch. Okey, dan juga Stoch di mana kita akan melihat sama ada satu reset ataupun satu cycle price tu dah lengkap. Sama ada dia adalah corrective cycle 3-3 ataupun dia adalah merupakan satu impulsive cycle 5-3. Dan di sinilah kita juga akan melihat kepada sequence. Gabungan dua ni kita akan melihat kepada sequence. Sequence tu adalah lanjutan, siri pergerakan. Dan kita trade apabila terdapat yang pertama adalah incomplete sequence dan yang kedua adalah momentum sequence. Bab ini boleh tangkap? Bab ini setakat ini okey? Yang ketiga adalah faktor masa. Okey? Di mana kita menjangkakan turnaround ataupun lanjutan. Extension. 4 set yang ni. Semua tu ada dalam nota. 3 perkara besar ni anda pegang dan kita rangkumkan dalam dinamik. Ambil dia punya, ambil screenshot dia. Tak dapat screenshot macam ni, hilang pula dia. Saya ni lah just in case orang tak ada yang miss Okey, saya letakkan. Sekejap. Sebelum saya delete dia. Okey. Bab ini boleh Bab ini setakat ni boleh Okey. Now, kita teruskan kepada dinamik pasar. Chart yang okey, betul lah. Dinamik pasaran. Jadi semalam kita dah sentuh mengenai yen dynamic. Ustaz, senang nak baca market sekarang kan? Senang nak faham apa jadi, betul tak? Buka chart bukan hanya buka chart semata-mata. Anda faham, ni boleh trade ke tak? Macam Rosdi saya tahu, Sunbi, Dil, Atirah okey. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tapi tengah tangkap dia kan, tengah hadam Tapi Ustaz kemudian sikit ikut.
Senang sikit nak baca market. Tak adalah buta je buka je kan. Tarik-tarik line, tak ada. Ada maksud setiap benda yang kita letakkan dekat chart tu. Fractal, time frame, tu fractal tu time frame. Fibonacci, kenapa kita tarik Fibo, kat mana nak tarik Fibo, dah lengkap ke tak struktur ni, anda berfikir lebih sikit. Dia tak ada dia bukannya over analyze tau. Cumanya anda faham, oh ni jadi, ni sedang jadi, oh ni tengah trending, ni tengah sideways. Dah lengkap ke tak? Dah tak lengkap, aku masuk. Kat mana aku nak masuk? Macam mana aku nak masuk? Okey, aku salah, aku tak pegang. Semua lekuk, sabar Ustaz. Itu dah lebih, semua lekuk dah masuk. Okey. Jadi kita faham apa yang sedang berlaku dan mencari high probability. Jadi kita cari high probability. Kan? Jadi clear kan, Atirah? Macam yang tak, ni US dollar dah habis ke tak? Indeks dah habis ke tak? Kat mana? Kalau dia tak ada probability, dia tak tinggi, kita tak masuk. Even kalau high probability, kita tahu kat mana kita tak. Kalau kita silaplah nak buat macam mana. Kita terima, oh silap. Kalau silap, apa langkah seterusnya? Kenapa ini berlaku? Dan kita curious kepada, dan kita lakukan analisa kita balik. Kenapa itu berlaku? Dan kita tahu, oh ni dah hujung. Macam US dollar sekarang ni hujung. Sama ada nak tukar tak tukar, tukar tak tukar. Wassalam Pian. Okey. Jadi semalam kita dah masuk kepada yen dynamic, di mana pasaran basically adalah terbahagi kepada dua. Sama ada yen, pasaran yang dipengaruhi oleh yen. Pasaran kat sini bermaksud aset, bermaksud pelaburan. Itu yang dimaksudkan dengan pasaran. In other word, index. Itu yang bila kita sebut pasaran. Anda dengarlah news apa pun orang cerita, pasaran, pelabur, sentimen positif, sentimen negatif. Dia merujuk kepada pasaran saham. Faham? Masuk akal? Buat benda logik. Pian tanya Pian. Simple je soalan jawapan Pian. Buat benda logik. Itu je. Kalau ada nampak, masuk. Tak nampak, jangan masuk. Itu je. Betul tak Pian? Okey? Jadi, yen. Yang kedua adalah US dollar. Okey? Minggu depan kita masih topik ni. 1 minggu. Minggu depan saya dah tukar minta ni. Saya lupa saya tukar kepada semua technical minggu depan. Jadi kalau tak habis, hari ni 1 jam je memang tak sempat. Ni pun dah pukul berapa dah? Dah 10 minit. Tak logik lepas tepi. Betul, simple je. Dia masalahnya dulu-dulu buat benda tak logik kan. Saya pun sama kan. Sama dengan kita. Okey. Yen. Jadi yen adalah terbahagi kepada dua. Yen simple. Negatif yen ataupun positif yen. Okey. Alah, benda ni kalau dia ni dia nampak kat sini, penconteng-conteng lah. Saya nak conteng mana? Okey, saya conteng dekat ni je. Dekat word, dekat pen tadi Jap. Sekejap. Macam mana? Sekejap saya conteng dekat yen tadi. Dekat yen pula. Dekat apa? Dekat pen tadi Okey. Okey, pasaran basically terbahagi kepada dua, iaitu sama ada kita tengah melihat kepada ni yang pertama tadi. Okey, sama ada kita tengah melihat yen ataupun US dollar. Apa beza dua ni? Apa beza dua ni? Apa beza dua ni?
Beza dia adalah daripada sudut structure dekat indeks. Beza dia adalah daripada sudut structure dekat indeks. Bila kita bercakap mengenai pasaran yang sedang dipengaruhi oleh yen, structure dia adalah lebih trending. Trending. Ni adalah lebih trending. Maksudnya structure motif. Macam mana saya nak bagi dia ke atas sikit? Trending. Ini pula yang lebih sideways. Even kalau dia naik ke atas pun, dia berbentuk diagonal. Ni bagi mereka yang buat Elliott Wave bertahun-tahun, ini adalah lubuk kepada anda. Ya, terutamanya bagi mereka yang dah buat Elliott Wave bertahun-tahun. Ni adalah lubuk. Ini adalah the final jigsaw dia. Ya, bagi mereka, ramai yang buat Elliott Wave ikut, baru, mana pergi Yanto Okey. Jadi pasaran yang lebih trending adalah yen, manakala pasaran yang lebih sideways adalah US dollar. Di sinilah yang structure tadi. Di sinilah yang momentum tadi. Faham? Jadi structure sekiranya kita menjangkakan satu bentuk extension, satu bentuk structure impulsif motif, dan itu adalah yen. Sekiranya anda nampak market berkecamuk, sekejap naik, sekejap turun, tak tentu hala, itu adalah US dollar. Okay, now, negatif yen. Di sinilah untuk menentukan jenis-jenis dia, sebab kita ada orang tengah di antara dua ni, yen dan US dollar. Siapa orang tengah dia? US dollar, JPY. Tu orang tengah dia. Ni orang tengah dia. Ni referee dia. Di mana dalam yen dynamic, yang akan membuat structure motif adalah yen dan juga indeks. Ni secara besarnya yang akan membuat sekejap. Okey. Kat mana nak tulis dia? Okey, kat sini. Yang akan membuat structure motif adalah XXX JPY dan indices. Yang akan membuat structure diagonal ataupun korektif adalah DXY ataupun XXX US dollar. Yen, negatif yen dan positif yen bergantung kepada momentum. Depending on momentum, kita guna color hijau dekat sini. Sekiranya kita ada UJ dan juga XXX JPY yang positif, maksudnya motif ke atas, ya. Macam ni, anda trade dan anda menjangkakan akan berlaku lekuk 3 untuk UJ ke atas, yen pair ke atas, 5 lekuk ke atas. Dua-duanya tengah nak buat lekuk 3. Dan anda dapati indeks pun lekuk 3. Itu adalah masa terbaik
untuk trade yen pair, masa terbaik untuk trade indeks, masa paling teruk nak trade US dollar. Dollar pair akan bergerak seiring dengan yen pair ke atas, tetapi momentum dia lebih rendah. Ya, ini adalah momentum yang sama. Sekiranya kita dapati UJ lebih laju ke atas berbanding dengan XXXJPY, dia ke atas, tapi ke atas dia lebih rendah daripada sudut momentum. Dollar pair akan bergerak ke atas. Diagonal ataupun impuls biasa, tak ada 1618 ke atas. Saya buang ni bawah sikit. Tak cukup tempat. Boleh? Benda logik je sebenarnya pun. Dengar balik benda ni, kalau dengar malam tadi kan, dengar recording dia, alah, tu budak darjah 2 pun tahu, kan? Benda logik je. Ini sekiranya, ini dua-dua naik. Sekiranya, sebabnya bila negatif yen, UJ kena naik. Ya, UJ tak boleh jatuh. Okey. UJ ke atas, tetapi yen pair ke atas dengan momentum yang lebih tinggi. DXY sideway ke bawah. Ataupun impuls biasa diagonal ke bawah. Boleh yang ni? Ni yang kita cover semalam. Tak apa. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, minggu depan, semua cerita benda ni. Satu saya standbykan benda ni. Kita akan rujuk balik semua ni minggu depan. Ada soalan? Uji kaji? Ulang kaji? Uji kaji lah pula. Ada soalan? Ini pula adalah untuk positif yen. Okey. Dalam positif yen, motif ke bawah untuk yen pair, motif ke bawah untuk indeks, sama ada dia buat flat lekuk C, sama ada dia buat zigzag lekuk A dengan lekuk C, even dalam segitiga yang besar, wassalam Aiman, ke bawah, dan US dollar diagonal ataupun korektif ke mana-mana lah, depending kepada momentum. Okey. Ni untuk anda nak pilih apa nak trade tau. Anda tunggu set up je. Anda cuma tunggu ada incomplete sequence, momentum sequence. Ya, sebab dekat chart tu ceritakan semua ni. Semua benda ni. Now, dalam negatif yen dynamic, dalam positif yen dynamic, then kita akan ada UJ yang ke bawah. Sebab yen lebih kuat daripada US dollar. Sekiranya UJ bergerak ke bawah, sama ratio, sama momentum dengan yen pair yang lain, itu adalah masa terbaik untuk trade yen pair ataupun indeks untuk shorting. Faham? Sekiranya UJ jatuh
lebih kuat daripada yen pair yang lain, okey, indeks tetap ke bawah, yen pair yang lain tetap ke bawah. Cara nak tengok dia, anda tengok dollar index. Dollar index pun bergerak ke bawah. Satu, UJ jatuh lebih laju. Boleh? Ini konsep triangular, triangular, tiga. Ini konsep tiga. Okey, dan last sekali, sekiranya UJ jatuh, tetapi anda dapati yen pair yang lain jatuh lebih kuat daripada UJ, dollar index ke atas. Boleh? Ni yang kita cover semalam. Semua ni diceritakan dalam chart menerusi fraktal. Di situlah guna benda-benda ni. Guna momentum, guna nak tahu cycle, kita nak letak lekuk 1 ke, lekuk 3 ke, lekuk 5 ke, sebab lekuk 3 momentum tertinggi. Boleh? Ada soalan? Saya tunggu Lagi 1 minit. 25 minit untuk ulang kaji. Sebelum kita masuk dolar. Dolar ni yang pening. Yes, dollar index. Ini nota ni kita akan guna sampai minggu depan. Satu saya conteng dia kat sini. UJ jatuh. Okey, soalan Aiman Kenapa UJ jatuh? UJ jatuh, dia ada antara dua sebab. Sama ada yen yang kuat ataupun dolar yang kuat. Yang lemah. Betul tak Aiman? Either yen yang kuat ataupun yen yang kuat bila UJ jatuh. Bila JPY jatuh, tapi jatuh lebih kuat daripada UJ, jadi faktor di sini adakah dia yen ataupun US dollar? Yang lain-lain ingat, mata wang lain-lain tu follower je. Dinamik pasaran cuma 3. Yen, US dollar ataupun indeks. Lain-lain mata wang tu cuma follower. Jadi kalau kita dapati ini bergerak jatuh lebih laju daripada UJ, faktor dia bukannya US dollar. Faktor dia adalah yen. Faham Aiman? Jadi ingat, dalam satu masa salah satu akan sideway. Basically bukan US dollar kuat. US dollar adalah bukannya kuat. Dia sideway. Tetapi mata wang seperti AUD, NZD, CAD, even Euro, GBP, chef agak tak masuk dalam dinamik ni. Satu, saya tak buat untuk chef. Faham tak kenapa saya tak masukkan chef? Faham tak kenapa saya tak masukkan chef? Sebab saya tak nak bagi orang confuse dulu. Chef ada peranan dia sendiri nanti.
Okey? Saya tak nak orang confuse dulu. Chef, either euro, gold ataupun US dollar. Dia boleh pergi jawab dah pula phone saya ni. Bukan chef. Orang cerita lain. Swiss franc. Chef, yep, stable, not really. Tapi, yes and no. Tak, dia ada faktor lain. Wassalam, Mr. Milan. Adakah Bitcoin ikut US dollar atau pelombong? Pelombong mana tu, AC Milan? Dia melihat pasaran mana-mana instrumen, ada tengok 3. Ada tengok US dollar, yen, index. Tak pelombong ke, tak pelombong ke. Kalau ikut masa ni, Bitcoin murah. Semua orang beli Bitcoin. Betul tak, AC Milan? Kenapa Bitcoin masih jatuh? Ataupun tak mencanak? Tapi kita tahu movement dia agak dia tak sampai lagi 100% kan, Bitcoin. Anda tanya mana-mana instrumen pasaran, tengok daripada sudut 3. Yen, US dollar, index. Yen, US dollar, index. Apa yang sedang pengaruh pasaran? Kita tahu yang mempengaruhi pasaran semasa masih lagi US dollar. Boleh beli kalau anda pelabur untuk jangka panjang guna duit lebih. Tapi kalau dia main portfolio anda, agak sakit sikit. Dia boleh jawab phone saya. Macam mana nak off dia punya Google? Pelik betul. Boleh. Tengok 3 tu je. Once anda tangkap konsep dia simple. Structure 3 tu je. Okey. Saya jawab yang ni. Yang ni faham kan? Yang ni faham tak? Of course akan ada something kita panggil sebagai cross dynamic. Dia buat hal sendiri. Ada faktor dia sendiri. Interest rate ataupun kita cerita pasal fundamental mesti. Tetapi pening kepala nak cerita pasal fundamental, saya masukkan satu. Tapi dia tak pecut. Ni adalah dia tak pecut. So ini yen. Tapi kalau dia naik ataupun turun tu dalam daily, weekly, kita masih boleh trade dalam H1. Cerita dia anda trade benda yang tengah buat 5 lekuk. Ataupun even A atau C, tapi A atau C dia adalah motif ataupun 5 lekuk. Itu je man. Kita nak trade structure 5 lekuk. Even WXY kan, A dalam Y kan. Sebab itu kita boleh trade yang ini. Yang ini kita boleh trade. Sebab siklo jangka 5 kan. Even WXY kan. Ingat tak setting ni? Okay. Even dalam flat kan. Mana Kimi? Okay, now US dollar. Dollar dynamic. Ada soalan lagi tak untuk yen? Yen ni straightforward. Cuma tengok momentumnya. Tolong print out benda ni. Tolong print out. Tolong print out benda ni semua. Tolong print out. Lupa. Tak ingat. Tolong print out. Semua ni ada dalam ni. Cuma momentum. Magnitude ataupun momentum lah. Okay, now. US dollar. Bahagian kedua dalam pasaran adalah dolar. Okay. Okay. Semasa dolar,
kita akan ada dollar pair yang motif yang membuat struktur motif adalah XXX US dollar. Yes, memang payah. Tapi once anda tangkap dia cuma UJ je. UJ tengok dengan dollar pair. UJ tengok against dollar pair. Tu je kunci dia. Dan barulah ada variasi dia. UJ tengok against yen pair dan tengok kepada itulah variasi dia. XXX US dollar tengah buat struktur motif. Okay. Masa ini yen pair pun depending kepada momentum, tetapi yang pastinya diagonal ataupun korektif untuk indices. Yen pair tengah-tengah waktu ni. Sebab tu dia agak susah. Okey, sebab yen waktu tu jadi follower, dia sideway. Yen sebagai single, kalau kita cerita pasal yen sebagai single, yen sahaja semasa ini tak ada tempat. Sekejap sekali lagi lah saya letak nota ni. Motif adalah XXX US dollar ataupun DXY. Masa ni dia buat motif. Okey. Diagonal ataupun korektif adalah indices. Dia boleh naik ke atas 5 lekuk tapi buat diagonal. Masih dolar dynamic. Masih. Kita tengah transition. Kalau pagi tadi saya dah terangkan kan, dolar tu, kalau dolar tu dah tunjuk dia nak habis, dia dah habis. Cumanya kalau dia turun pun lekuk 1, belum. Lekuk 2, lekuk 3, ataupun lekuk 2 dolar nanti. Waktu tu lah UJ naik ke atas, waktu tu yen dynamic. Ni maksud saya seperti yang kita ceritakan tadi. Mana China? Hilang. Okey. Ini. Sekiranya ini lekuk 1 ataupun A, ni B, UJ naik. Faham? Sekiranya ini berlaku. Sebab US dollar naik ke atas. Tapi correction. UJ naik ke atas. Sama ada dan dia break high ini. Okey? Dan dia break high ini. Ataupun even B yang jauh. B yang zigzag. UJ naik. Waktu tu sama ada ini ataupun ke atas baru dia turun. Either one. Waktu itu indeks lekuk 3. Yes, masih. Betul. Sebab tu saya tak tukar lagi. Sebab dollar pair ada yang masih snake. Ni.
Satu kita mungkin masih 3. Ni extend 3. Faham? Cumanya sini ada reset. Tu je dia. Satu saya tak tukar lagi. Kita tak nampak clear divergence. Kalau tak, ini maksud dia macam ni. Ini lengkap. Ini naik ke atas. Sini lekuk 3. Tapi whole thing adalah diagonal. Kalau ini buat macam ni, movement ini, dan indeks akan break high di sini. Faham? Ni waktunya hari raya. Faham, Aiman? Oil tu bagi amaran sendiri, seriously. Minyak berada dalam daily dan weekly punya support. Boleh? Dan ini adalah negative yen dynamic. Saya tak nak masuk US dollar dulu, sampailah saya terangkan benda-benda ni. Faham, kan? Selagi dia tak break high kat sini, tak ada cerita. Tapi salah satu daripada indeks akan break. Sama ada kenapa kita masih lukis ini? Sebab penurunan ke bawah dekat JP 225, ini 5 lekuk. Ini 5 lekuk. 1, 2, 3, 4, 5. Itu sebabnya kita lukis indeks semua ke bawah. Itu sebabnya. Faham? Alternatif ini adalah A, B, C, W, X, A, B, C, Y. Ni ke atas. Maksudnya, selagi dia tak break high ini, indeks lain tak break high yang sama, ni high jauh lagi sebenarnya. Selagi dia tak break high ini masih the whole thing masih sideways dekat sini. Satu saya nak kata, indeks jangan trade dulu. Sampailah mana-mana structure yang break. Jelas. Ini masih boleh buat 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu jatuh lagi. Mana high yang sebenarnya? Ini. High di sini. Betul? Sunbi. Sunbi lagi tahu man. Apa man? dia letak dekat apa? Dia nak buat jenayah tapi dia bagi tahu dekat public tu. Dia simpan RON 95 banyak-banyak. Faham? Satu tak ada, belum ada. Indeks jangan pegang dulu. Okey. Dan yang last sekali adalah yen. Yen single sideways. Boleh? Itulah untuk dolar. Motif dia nak buat jenayah, dia cerita kat public tu. Kau ni man agak-agak dia. Senyap masing-masing. Itulah tu yang tak best ni semua. Nota ni nanti saya kongsi. Bila saya kata kongsi, saya tak kongsi tanya lah kan. Tak ada orang tanya. Saya pun lama-lama lupa, saya delete. Banyak sangat nota. Saya pun confused dah. Banyak sangat nota. Dah boleh kena minyak. Betul?
Dia nak buat jenayah, dia beritahu dekat public. Okey, now kita cerita pasal besar dulu untuk simpanan anda. Ada 14 minit lagi lah. Tak apa, kita habiskan yang ini. Asalkan depan ni habis dulu. Nanti kita akan masuk lebih dalam itulah hari Jumaat biasa. Saya tak nak mengah. Penat aku. Asal Jumaat dia mengah. Asal Jumaat dia menengah. Yang pertama adalah negatif US dollar. Terbahagi kepada 3. Semua ni terbahagi kepada 3 iaitu negatif dan positif US dollar. Honest crime. Honest criminal. Yang pertama adalah inverse dynamic ataupun dynamic songsang. Dalam dynamic songsang, kita tengok kita masuk yang pertama tu. Okay, negatif dynamic songsang. Ni dynamic asas dulu. Sebelum kita masuk dynamic songsang apa semua tu kita tengok yang asas dahulu. Asas dia adalah bila anda nampak negatif US dollar, senang je nak tengok dia. Macam mana anda tahu berlakunya negatif US dollar? UJ arah pergerakan dia tak sama dengan dollar pair yang lain. UJ dalam negatif US dollar, UJ ke bawah. Anda dapati EU ke atas. Boleh? GU, AU, NU, apa UU UCAT ke atas. UCAT ke bawah lah kan. UCAT, UCHEF ke bawah. Itu dynamic negatif dollar. Asas. Ni asas yang pertama tu. Okey. Ni yang asas. Tak cukup nota ni. Ni yang asas. Negatif US dollar. Asas. Dalam asas, okey, UJ jatuh. Dollar pair yang lain US dollar ke atas. Arah dia tak sama. Masa tu automatik lah US dollar. Faham tak? UJ jatuh. Boleh? Tu US dollar lah. Sebab itu euro US dollar naik, UJ jatuh, US dollar lah lemah. Okey. Jadi di sini sekiranya momentum dia sama, UJ jatuh lebih kurang sama dengan EU naik, masa tu memang US dollar memang pengsan. Yen pair akan mendata ikut arah dollar pair yang lain. EU naik ke atas, EJ boleh naik ke atas. Tapi dia tak laju macam tu. Dia tak ke mana lah. Dia tak ke mana. Dia sideways. Actually dia tak ke mana. Mendata. Tapi lebih kepada ke atas. Okey, ni dia magnitude sama. Sama momentum. Ini adalah masa terbaik untuk short US dollar.
Nak trade apa? Simple. Nama dia Yen Dynamic. Trade Yen. Bila Yen, anda teringat indeks. Trade indeks. Tu masa dia. Masa dolar dynamic, jangan trade indeks. Anda trade dolar. Ataupun crosses. Faham? Senyap tu yang tak best ni bila cerita baru. Bukan benda baru. Tak baru pun benda ni. Benda lama. Nota ni dah pernah buat pun. Tahun 2018. Ada nota ni. Dalam webinar. 2017. Saya pun tak ingat. Lama sangat. Dulu-dulu tak ada rekod. Ada orang rekod. Kalau momentum dia sama. Tu lah. Kan? Waktu ni, waktu bertanya. Nanti tengoklah recording Pian tu rekod. Tengah sedih bang. Dolar dynamic buat rasa. Memang. Dolar dynamic. Memang macam tu. Memang macam tu. Waktu ni lah tanya. Kan? Tekan tengah makan roti canai ni. Untung lah. Tangan penuh. Yang sudah lama sudah tak juga ada magnitude ataupun momentum. Okey. Yang kedua dalam dinamik asas adalah UJ jatuh ke bawah lebih laju lagi daripada dolar pair naik ke atas. UJ lebih laju. Ni UJ lebih laju. Syarat dia sama. Dolar pair naik ke atas. Masa ni X JPY ke bawah. Tapi dia tak laju macam UJ. Ada setup dia boleh trade untuk short yen pair. Ni kita dalam kawasan ni tau. Kita tengah dalam area ni. Tengah dalam sekarang ni dekat sini. Yen pair ke bawah, UJ ke bawah kan. Tapi bukan yen dynamic. Sebab indeks naik ke atas. Nampak? Bila nak lepak? Saya malam esok tak dapat. Kimi pun semua ada dinner kan. Saya, Nabil datang, ada few members datang. Lupa nak call Noor balik. Okey, ni UJ dengan momentum. Dolar pair masih ke atas, tapi dia slow. Yen pair, UJ jatuh laju. Yen pair pula jatuh. Ada senangnya. Ada tengok dolar pair naik ke atas, yen pair jatuh ke bawah. Tak ada tengok UJ. UJ jatuh lebih laju daripada dolar pair naik, yen pair pun jatuh ke bawah. Macam sekarang. Ya. Johir. Sekejap. Oh, tak sekejap. Okay. Kalau Johir bagi tahu 15 minit sebelum sesi tadi sempat, tadi dah komit. Saya nak, okey. Oi, untunglah. Okey. Kita cover yang sampai had ni dulu ya. Kita dah berapa minit lagi? 5 minit lagi. Asalkan cover yang ni dulu.
Ni yang paling banyak berlaku bila dalam dolar dinamik. Tengok chart je. Tak payah lukis 1, 2, 3, 4, 5 tu. Tak payah. Anda tengok semua ni dah ada dah. Dah tulis satu-satu. Sekiranya anda dapati UJ jatuh, ni dalam keadaan dia, ni keadaan-keadaan dia. 1, 2, 3. UJ jatuh, tapi X US dollar naik lebih kuat daripada UJ jatuh. Yen pair pergi mana? Ni tetap sama. UJ ke bawah, dollar pair naik. Kenapa color merah pula? Color hijau. X US dollar naik lebih laju. Yen pair pergi mana? Yen pair pergi mana? Yen pair ke atas. Ni keadaan-keadaan dia. Ni. Yen pair naik. Ya, mendata. Diagonal. Yen pair akan naik ke atas, tapi itu bukan dinamik dia. Waktu tu anda trade dollar. Jangan trade yen.